Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Apa khabar murid-murid yang dikasihi? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat datang ke channel Ustazah. Dan untuk kali ini, kita akan belajar bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah murid-murid semua, untuk kali ini Ustazah akan membincangkan satu tajuk daripada tingkatan 5 di bawah bidang akhlak Islamiah dengan tajuknya ialah sifat mazmumah meracuni hati. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama ialah apa yang diharapkan di akhir siri video ini. Murid-murid akan dapat memberikan maksud sifat mazmumah beserta dengan contoh-contohnya. Yang kedua, diharapkan murid-murid boleh menyatakan dalil nakli daripada Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan sifat mazmumah. Yang ketiga, menjelaskan beberapa cara untuk meninggalkan sifat-sifat mazmumah ini. Dan yang keempat ialah menerangkan hikmah-hikmah ataupun kelebihan apabila kita meninggalkan sifat mazmumah dalam kehidupan kita. Baiklah murid-murid semua, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sifat mazmumah dan contoh-contohnya. Menurut istilah, sifat mazmumah ialah sifat dan tingkah laku yang keji, tingkah laku yang buruk, yang tidak elok, yang berlawanan dengan syarak ataupun syariat Islam. Dan di sini Ustazah bawakan 3 contoh sifat mazmumah. Yang pertama ialah riak, 2 ujub dan yang ketiga adalah hasad. Mari kita lihat satu persatu selepas ini. Tahukah murid-murid, maksud riak ialah melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bermakna di sini kita tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kita hanya melakukan perkara ataupun amalan tersebut semata-mata untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain. Antara contoh sifat riak ialah melaksanakan solat sunat jika hanya berada di hadapan orang ataupun berada di sekeliling orang yang ramai. Contohnya, kita pergi ke masjid, kita melakukan ibadat sunat-sunat, seolah-olah kita ingin menunjukkan kitalah yang paling alim, kitalah yang paling warak kepada orang lain. Sedangkan di rumah kita tak pun melakukan ibadat sunat tersebut. Itu dikatakan riak. Mensengaja untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya apa yang kita lakukan itu akan dipuji oleh orang lain kepada kita. Dan contoh yang kedua ialah bersedekah ataupun menderma kerana mengharapkan pujian orang ramai. Contohnya seperti sekarang ini, kita ada kuasa untuk menularkan atau memviralkan sesuatu. Dalam sekelip mata, masyarakat yang berada jauh daripada kita dapat mengetahui apa yang kita lakukan. Dan jika kita ada ataupun seseorang mempunyai sifat riak, dia akan memviralkan ataupun mempertontonkan amalan sedekah dia ataupun amalan derma dia kepada orang ramai, semata-mata untuk mendapat sanjungan, untuk mendapat pujian daripada orang ramai.
Bila orang lihat, wah bagus, menderma dan sebagainya. Wah baik orang ini bersedekah, banyaknya dia bersedekah, bagusnya dia. Jika kita berniat seperti ini, hukumnya adalah perbuatan kita itu dipanggil sebagai riak. Baiklah, sekarang Ustazah bawakan dalil nakli daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkaitan dengan sifat riak ini. Yang pertama kita lihat dalil nakli daripada Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya. Na'udzubillah min zalik. Kita berharap semoga kita dijauhkan daripada sifat riak ini, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Baiklah, yang seterusnya ialah hadis. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya yang amat aku takuti ke atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu riak. Sebagaimana kita tak ketahui, riak adalah merupakan syirik kecil. Riak, benda, sifat yang berada dalam dalaman kita yang kita perlu jauhi. Untuk makluman murid-murid semua, sebagaimana yang telah kita ketahui, syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali, syirik yang dilakukan secara terang-terangan, menyekutukan Allah secara terangan. Contohnya menyembah patung berhala, menyembah pokok-pokok, menyembah objek-objek lain, bulan, bintang, bukit bukau, pokok-pokok, batu dan sebagainya. Itu masuk di bawah syirik jali. Kemudian syirik yang kedua ialah syirik khafi. Syirik khafi ni maknanya syirik dalam secara sembunyi. Kita lakukan benda tersebut dan benda tersebut adalah merupakan syirik khafi dalaman kita. Contohnya seperti perasaan riak, sifat riak ini masuk di bawah syirik khafi, syirik yang kita tak perasan benda itu boleh berlaku, dan kita minta sekiranya ia terjadi kepada kita, minta supaya kita cepat-cepat hindari perasaan ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan daripada sifat riak ini. Baik, seterusnya ialah sifat ujub. Satu lagi sifat mazmumah, yang juga masuk di bawah syirik khafi. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ujub ini, murid-murid? Baik, cuba kita perhatikan. Sifat ujub dari segi bahasa, dari segi istilah ialah merasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Itu ujub namanya. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan dan kita merasakan diri kita hebat. Kita merasakan kita mempunyai kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Itulah yang dikatakan ujub. Contoh yang Ustazah berikan di sini ialah merasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Contohnya, kita rasa kita hebat. Contohnya apabila kita berada dalam kelas kita rasa kita adalah orang yang paling pandai sekali dalam kelas. Apabila guru bertanya,
kita dapat menjawab soalan, kemudian kita rasa, oh, aku seorang saja dapat jawab soalan ini. Oh, hebatnya aku. Kata-kata keakuan itu adalah merupakan ujub yang perlu kita jauhi. Yang kedua, contoh yang kedua ialah merasakan diri lebih soleh berbanding dengan orang lain. Ia ada kaitan dengan riak tadi ya, murid-murid semua. Ujub di sini bermaksud, contohnya ialah kita rasa kita lebih alim, kita rasa kita lebih baik dari sudut amalan berbanding dengan orang lain. Bila pergi ke masjid, kita lihat orang lain tak pun melakukan solat sunat. Contohnya, kita pula pergi ke masjid, masuk saja masjid, terus buat solat sunat tahiyatul masjid contohnya. Sedangkan orang lain tak pun melakukan solat sunat tersebut. Di sini timbul perasaan ujub dalam diri kita. Contohnya kita kata, oh, aku seorang saja yang buat. Aku seorang saja yang laksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Orang lain tak buat pun. Aku hebat, aku dapat buat. Orang lain tak dapat buat. Timbul perasaan seperti ini, ujub yang patut kita hindari dalam diri kita. Itu dia, murid-murid sekalian. Ustazah harap perkara seperti ini tidak akan berlaku kepada kita semua, insya-Allah. Terdapat dalil nakli berkaitan dengan larangan bersifat ujub. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم. Maksudnya, iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Untuk pengetahuan murid-murid semua, ayat ini diturunkan semasa dalam peperangan Hunain, di mana terdapat di antara orang-orang Islam yang menyertai peperangan tersebut, mereka berkata, kita tidak akan kalah sekarang kerana jumlah pasukan kita yang banyak. Pada masa itu, pasukan Muslim berjumlah 12,000 orang. Dan mereka berkata dengan bermegah-megah dan berbangga-bangga. Dengan sebab itulah ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada kita semua supaya jangan bersikap bermegah-megah dan bersikap ujub, kerana ia amat-amat dilarang dalam Islam. Begitu juga terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud, pada suatu hari ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya serta rambutnya disikat rapi dan berlagak sombong ketika berjalan, lalu Allah Subhanahu wa taala membenamkannya ke dalam bumi, maka dia terus-menerus meluncur ke dalam bumi sehingga hari kiamat. Seterusnya murid-murid semua, sifat mazmumah yang ketiga yang perlu kita elak dan jauhi ialah hasad dengki. Maksud hasad dari segi istilah ialah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Itulah yang dimaksudkan dengan hasad. Kita rasa tak senang hati, kita rasa tak selesa apabila ada orang lain yang lebih daripada kita, dan di samping itu juga kita amat-amat berharap supaya apa yang dia ada, apa yang dia miliki
itu akan hilang daripada dirinya. Itulah yang dikatakan hasad dengki. Di sini Ustazah bawakan contoh sifat hasad dengki. Yang pertama ialah merasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Astaghfirullahalazim. Kalau kita perhatikan, ada di kalangan kita yang bersifat seperti ini. Hasad dengki kepada orang lain. Melihat orang lain kaya, melihat orang lain banyak harta, kita mula rasa dengki. Dan kita berharap supaya harta dia akan musnah, harta dia akan hilang. Itu adalah merupakan contoh sifat dengki kepada orang lain. Kemudian sifat yang kedua, dengki yang kedua contohnya ialah merasa cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia menjadi cacat. Kita ada kawan kita sempurna, cantik rupa parasnya, sedangkan kita tidak memiliki rupa paras seperti dia. Di sini timbul perasaan cemburu, perasaan dengki apabila melihat dia lebih cantik daripada kita. Dan dalam diam-diam kita berharap supaya dia akan cacat contohnya. Kita macam doakan supaya dia ni sakit ataupun dia ni kemalangan dan sebagainya yang boleh menyebabkan berlaku kecacatan dari segi rupa paras dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini adalah merupakan perkara yang tidak baik jika kita amalkan, terutama sebagai seorang umat Islam yang ingin memperkukuhkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat-sifat seperti ini akan menjadi satu racun kepada hati kita, akan menyebabkan kita lalai, akan menyebabkan kita semakin lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita perlu tahu, setiap apa yang diberikan kepada kita adalah merupakan rezeki, adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan sebagai seorang hamba, kita kena redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita mesti bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak senang ataupun kita tidak menerima, seakan tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Di sini timbul pula kufur nikmat. Kita seakan tidak boleh menerima kekurangan yang ada pada kita. Kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terdapat dalil nakli yang berkaitan dengan sifat hasad ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Falaq ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang bermaksud dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyenaraikan 10 sifat mazmumah, 10 sifat keji, sifat yang tidak elok kita amalkan dan perlu kita hindari. Yang pertama ialah banyak makan dan minum. Yang kedua, banyak melakukan perkara yang sia-sia. Yang ketiga, pemarah. Yang keempat, hasad dengki. Yang kelima, kasih kepada harta menyebabkan kita menjadi seorang yang bakhil ataupun kedekut. Yang seterusnya, mencintai harta dan pangkat. Dan lagi, hati yang terpaut kepada dunia. Maknanya di sini terlalu cintakan dunia sehingga kita lupa kepada akhirat. Yang kesembilan, bersifat sombong ataupun takabur. Dan yang akhir sekali ialah bangga diri ataupun ujub.
Ini adalah di antara 10 sifat-sifat yang perlu kita elakkan. Ada beberapa cara untuk kita meninggalkan sifat mazmumah ini. Yang pertama, sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Yang kedua, sentiasa bermuhasabah diri agar terhindar dari sifat mazmumah. Yang ketiga, sentiasa mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemewahan dunia seperti harta, pangkat dan jawatan. Yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan jiwa seperti beristighfar dan bertasbih. Seterusnya, mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, sentiasa bersahabat dengan rakan yang berakhlak mulia agar sentiasa istiqamah mengamalkan sifat mahmudah. Dan akhir sekali, murid-murid semua, terdapat beberapa hikmah ataupun kelebihan kita meninggalkan sifat mazmumah ini. Yang antaranya ialah membentuk akhlak mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga, memperkukuhkan jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Yang keempat, mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama manusia. Dan yang kelima, memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal insan. Demikianlah tadi murid-murid semua penerangan Ustazah mengenai dengan sifat mazmumah, kerana perlu kita hindari sifat-sifat keji ini disebabkan ia boleh meracuni hati kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita digalakkan meninggalkan ataupun menghindari sifat mazmumah ini kerana ia akan menyebabkan amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat yang dilakukan dengan tidak ikhlas sudah seterusnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah penerangan daripada Ustazah. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk menghadapi SPM 2021 yang bakal akan kita jalani nanti, insya-Allah. Demikian. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah supaya anda semua tidak terlepas daripada siri-siri video akan datang yang mana mungkin dapat memberikan lebih banyak info dan lebih memberikan manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.